Diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke Masjid Bukit Indah. Semua ini merupakan inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnia ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau lah kita semua dapat merasai nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang saya muliakan lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatiz, wabil khusus Nazir Masjid Bukit Indah, Timbalan Nazir Imam Bilal dari STJK serta jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membacakan kitab Maraqatul Ubudiyah ala syarhi Matnil Bidayatil Hidayah. Asal kitab dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali, lalu disyarah oleh seorang ulama Nusantara yang bernama Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu ta'ala bilumhi wa huqiyah. Ada satu cerita yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi. Beliau mengatakan, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna ba'dan nasi ikhtalafa fi syarafil alimil fasiqi wa syarafil jahil abidi. Beliau menceritakan ada sebahagian manusia yang berdebat tentang siapakah yang lebih mulia antara orang alim tetapi dia fasik dan orang jahil tetapi dia ahli ibadah. Siapakah yang lebih mulia di antara keduanya? Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila melanjutkan dengan kisahnya, fa kharaja ahadun minhum wa zahaba ila sawmatil abidil jahili. Maka salah satu daripada mereka yang berdebat ini keluar menuju ke tempat peribadatan hamba yang digelar ahli ibadah tetapi dia jahil. Beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala tak mengenal waktu dalam sebagainya. Mana kata sungguh-sungguh dia, tetapi dia jahil. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia ini sampai atau orang ini sampai kepada ahli ibadah yang jahil ini, dia berkata, ya abdi, wahai hambaku, qabiltu da'autaka, aku telah menerima segala doa-doamu. Wa ghafartu laka dhanbaka, aku juga telah mengampunkan segala dosa-dosamu. Fatrukil ibadata wastarih, kerana aku telah mengampunkan dosa-dosa itu, maka tinggalkanlah ibadahmu kepadaku. Tinggalkanlah ibadahmu kepada Allah dan berehatlah daripada penat lelah kamu beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang digelar ahli ibadah tetapi jahil ini, dia berkata, tuan-tuan, ilahi, wahai Tuhanku, inni arju minka hadha, ya Allah, ya Tuhanku, inilah impianku selama ini, ya Allah. Inilah impianku selama ini, ku beribadah kepada kamu agar suatu hari nanti kau memperkenankan doaku supaya cukuplah aku menyembahmu, ya Allah. Wa inni ahmaduka wa ashkuruka, ya Allah, aku memujimu, ya Allah, aku sangat berterima kasih kepadamu, ya Allah. Wa'buduka min zamani kaza, ya Allah, ya Tuhanku, aku sungguh lama telah beribadah kepada kamu, ya Allah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi mengatakan, fasara mukhdi'an wa kafiran bi jahdihi. Ahli ibadah ini, tuan-tuan,
Yang jahil ini dia telah terkeliru di dalam memahami makna ubudiyah kepada Allah, makna perhambaan kepada Allah, makna peribadatan kepada Subhanahu wa taala, sehingga kan dia menjadi kafir. Kenapa kafir, tuan-tuan? Kerana kejahilannya itu sendiri. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada cerita ini tuan-tuan ada makna yang tersirat di dalamnya. Apa dia, tuan-tuan? Selagi mana nyawa di kandung badan, jangan kau rasa kau terlepas daripada beribadah kepada Allah. Hatta, tuan-tuan, hatta tangan kita, kaki kita, badan kita dah tak boleh gerak, tuan-tuan. Yang bergerak hanya mata kita, mulut dah tak boleh cakap dah. Memang dah teruklah sakitnya, tuan-tuan. Jangan beranggapan aku tak wajib beribadah. Tidak, tuan-tuan. Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh meninggalkan kewajipan itu, tuan-tuan, tetapi dengan syarat, tuan-tuan, mesti jadi gila yang sebenar-benarnya. Kalau tuan-tuan jadi orang gila, tak ada kewajipan lagi dah. Tak ada tanggung dosa dah. Itu syarat kalau nak meninggalkan ibadah. Tetapi kita tak nak, tuan-tuan. Kita tak nak jadi orang gila. Kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kaum Adam lah. Kaum Hawa ada cuti dia. Cuti dia yang tak perlu diqada tentang ibadahnya berupa perkara yang wajib, kecuali puasa lah. Solat tak perlu wajib, tak perlu qada, tuan-tuan, bagi mereka yang wanita-wanita. Lelaki jangan bermimpi. Jangan bermimpi, ustaz saya sakit, ustaz. Tak trend. Sakit macam mana pun wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita faham, bab fiqh lah. Selepas itu, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, summa zahaba ahadun minhum ila al-alim al-fasiqin. Salah satu daripada mereka juga telah datang kepada seorang alim. Dia memahami agama dengan baik, tetapi digelar sebagai orang fasik. Apa itu fasik, tuan-tuan? Fasik ini, tuan-tuan, orang-orang yang istiqamah. Istiqamah juga, tuan-tuan. Apa yang istiqamah, tuan-tuan? Istiqamah melakukan dosa-dosa kecil. Hari-hari buat dosa kecil je, sehingga kan semakin lama semakin banyak dosa tersebut. Maka mereka yang banyak melakukan dosa-dosa kecil, erti kata dia istiqamah, dikatakannya ia sebagai orang fasik. Begitu juga yang melakukan dosa-dosa besar pun digelar orang-orang fasik. Dan orang-orang fasik ini, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa taala, tak dianggap persaksiannya, baik daripada segi perkahwinan ataupun perkara-perkara yang lain. Oleh kerana itu, ketika kita mengawinkan anak-anak perempuan kita dulu, tuan haji, ayah-ayah, kita kena panggil dua orang saksi yang adil. Kalau tak adil, tuan-tuan, tak sah anak kita perkahwinan tersebut lah. Jadi perlu dua orang lelaki yang adil, bukan fasik. Tuan-tuan, datanglah lelaki ini kepada orang alim yang fasik. Fa'idzan huwa yashrabul khamra. Ketika beliau datang kepada lelaki yang fasik ini, dia sedang meneguk arak. Relax, tuan-tuan. Dia tahu arak itu haram, tetapi dia langgar raja. Dia terjah saja. Dia tahu keharamannya. Tak tahulah macam mana kan perasaan itu. Jadi tuan-tuan Subhanahu wa taala, ketika lelaki ini melihat lelaki yang alim tetapi fasik ini, faqala, lelaki ini berkata kepada yang fasik ini, ya abdi, wahai hambaku. Dia bercakap lainnya seperti Tuhan, tuan-tuan. Dia sekadar nak menguji dia sebenarnya.
Ya abdi, wahai hambaku, ittaqi minni, bertakwalah engkau kepada aku, takutlah kau kepada aku. Wa ana rabbuka, aku ini Tuhanmu, tahu tak? Wa asturu dzambaka, aku juga telah mengampunkan, aku juga telah menutup dosa-dosamu. Wa anta la tastahi minni, tak perlu lagi kau malu kepada aku. Buatlah, buat tak kisah. Kau buatlah dosa sebanyak macam mana pun, yang penting dosamu telah ku ampunkan. Kata lelaki ini kepada orang alim yang fasik. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, ketika lelaki ini berkata seperti itu kepada orang alim yang fasik ini, orang alim yang fasik mengatakan, fasalal alimul fasiqa, fasalal alimu al fasiqu sayfu. Dia mengeluarkan pedangnya, tuan-tuan. Dia menghunus pedangnya dan ditujukan kepada lelaki yang mengatakan seperti itu. Dikata pun, tuan-tuan, ya mal'un, wahai orang yang celaka, wahai orang yang terlaknat, anta la ta'lam rabbak, kau tak kenal rupanya Tuhanmu, ya. Difaham, tuan-tuan? Kau tak kenal Tuhanmu bagaimana sebenarnya, ya. Inni mu'allimuka, kalau kau tak kenal siapakah Tuhanmu, ni aku nak ajar kamu. Orang alim kan, tetapi fasik. Ketika dihunus dengan pedang itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala dibunuh lelaki itu, siapa tak kejut perut, tuan-tuan? Lari di kampukan lelaki tersebut. Maka kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawal Bantani, jika dibuat perbandingan siapakah yang lebih mulia antara orang alim tetapi fasik dengan ahli ibadah tetapi jahil, maka tetap yang lebih mulia orang alim tetapi fasik. Ini ceritalah. Tetapi kita tak naklah macam tu. Sebabnya apa, tuan-tuan? Orang alim ini yang gemar melakukan dosa, dia masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah Ta'ala bi'ilmi. Azab paling pedih yang Allah akan timpakan pada hari kiamat nanti bukan kepada orang kafir, tuan-tuan, bukan kepada orang jahil. Azab paling pedih yang Allah akan timpakan nanti pada hari kiamat itu ditimpakan kepada orang-orang alim, cerdik, pandai, pandai agama, alim ulama yang tidak amanah akan ilmunya, yang tak bermanfaat akan ilmunya. Ini yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermulalah perkataan Al-Imam Al-Ghazali, wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala salasati ahwali. Ketahuilah bahawasanya keadaan seorang hamba itu, seorang penuntut ilmu itu, ketika mana dia menuntut ilmu Allah, ada 3 keadaan. Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajulun talaba al-ilma liyattakhidhahu ay liyaj'alahu zadahu ila al-ma'adi ay al-akhirati fa innaha ma'adul khalqi. Yang pertama, niatnya orang yang menuntut ilmu Allah adalah seorang lelaki yang menuntut ilmu Allah ini dijadikan ilmu yang ia miliki, yang ia tuntut itu sebagai bekal dirinya untuk dibawa pada hari kiamat, tempat di mana kita akan kembali, tempat di mana kita akan kekal di syurga. Waliyadzu billah, kita tak mahu singgah ke neraka. Meskipun orang beriman itu akan dimasukkan ke surga juga, kita tak nak singgah, tuan-tuan. Jangan pernah, tak apa ustaz, aku ahli maksiat, yang penting aku beriman kepada Allah. Ya tuan-tuan, kita, bukan kita, tuan-tuan, takut saya, orang yang masuk ke neraka ni, tuan, satu hari itu diumpamakan setahun.
kalau masuk. Tak nak tuan-tuan. Kita nak mati husnul khatimah, masuk kubur, dapat nikmat kubur, dibangkitkan hari kiamat nanti, masuk surga Allah. Tak nak singgah-singgah tuan-tuan. Tak nak kita dicuci dosa-dosa kita disebabkan kita derhaka kepada Allah. Maka tuan-tuan, lelaki yang pertama ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu Allah, yang dijadikannya ilmu itu sebagai bekal dirinya untuk dibawa ke hari kiamat. Walam yaqsid bihi illa wajhullah atau wajhullah wad daral akhirah. Dan niatnya tidak lain tidak bukan menuntut ilmu ini hanyalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan untuk kehidupan akhirat. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan lelaki yang pertama ini digelar sebagai fahadha ar-rajulu minal faizin. Lelaki yang pertama ini digelar sebagai orang-orang yang berjaya. Apakah maksud berjaya tuan-tuan? Subhanahu wa ta'ala dijelaskanlah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Makna al-faizin adalah an-najina min azabillahi ta'ala, orang-orang yang selamat daripada mendapat azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab kita tuan-tuan kena baca kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik, kitab-kitab tugas. Kita di umat akhir zaman, keilmuan kita tak sama dengan ulama-ulama dahulu kala. Oleh kerana itu Nabi bersabda, khairul qarni qarni, sebaik-baik umat adalah zamanku, summal qarni, kemudian sahabatku, summal qarni, kemudian tabi'in, summal qarni, kemudian tabi'in, sampailah kepada kita hari ini. Kita umat terbaik juga tuan-tuan, tetapi nak dibandingkan ilmu dan amalnya, jangan macam-macam tuan-tuan. Kita, hukum kita ni tak sebandinglah dengan ulama-ulama terdahulu. Itu nak membezakan betapa ulama-ulama terdahulu ilmunya sangat tinggi, tak suka mencela orang. Hari ini ilmunya tak seberapa, suka salahkan orang, suka cari salah orang, suka kata ustaz tu salah, yang betul aku sahaja. Waliyadu billah. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menjelaskan, Syekh Muhammad Nawawi menjelaskan, adapun tanda-tanda orang-orang yang menuntut ilmu Allah kerana Allah, kerana kehidupan akhirat, itu ada 3. Yang pertama tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, ada mutalabid dunya bil ilmi. Dia tidak menjadikan ilmu yang dimiliki itu sebagai jalan dirinya untuk mendapatkan habuan dunia. Dia tidak menjadikan ilmu yang dimilikinya untuk mendapatkan semata-mata kenikmatan dunia. Tidak. Memang murni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau orang beri kita, jangan tolak. Orang memberi, kita terimalah. Ini akhlak namanya. Orang memberi kita tak terima, tuan-tuan. Kadang-kadang orang itu sombong betul, aku bagi tak nak ya. Jadi terima sajalah pemberian orang lain, yang penting hati kita. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, Syekh Nawawi menjelaskan, wa qawlu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Tujuan dia menuntut ilmu Allah ini, disibukkan dirinya mencari ilmu itu semata-mata untuk memperoleh kebahagiaan akhirat. Kerana itu kata beliau Syekh Nawawi, fayakunu muqtaniyan bi ilmil batini sa'isan liqalbihi bi mujahadati nafsihi. Maka orang yang menuntut ilmu Allah kerana Allah,
dia akan menjaga urusan dalamannya, dia akan menjaga batinnya, dia akan menjaga hatinya. Dijaga hatinya tuan-tuan terhadap hubungan kepada Allah, dijaga hatinya terhadap hubungan kepada manusia. Apa yang dijaga terhadap hubungan kepada manusia, tuan-tuan? Dia akan selalu merendah diri di hadapan orang lain. Orang berilmu, tuan-tuan, dia seperti padi. Ketika padi itu muda, dia mendongak ke atas sebab belum berisi, sebab belum matang. Tetapi tuan-tuan, ketika padi itu telah matang, yang akan kita nikmati, padi itu akan menunduk. Itulah orang berilmu. Bukan orang berilmu, aku pandai, kau bodoh. Tak, tuan-tuan, ada sifat riak di situ. Maka beliau atau orang-orang seperti dia akan menjaga hubungan batinnya kepada Subhanahu wa Ta'ala, menjaga hubungan batinnya kepada manusia. Dihilangkan sifat-sifat riak, takabur, sum'ah sebagainya yang ada dalam hati manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, wa qawlu i'timadihi fil ulumi ala atba'i sahbi syari'ati sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Niatnya menuntut ilmu Allah semata-mata kerana ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baik daripada perbuatan ataupun ucapannya. Maka tanda-tanda yang tiga ini tak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui niat kita. Yang tahu niat kita, tuan-tuan, diri tuan-tuan sendirilah, dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tak boleh nak menangkap. Yang boleh itu diri kita masing-masing. Ustaz ni cakap macam tak, saya tak banyak nak kata. Kita cuma nak memberitahu beginilah betapa dalamnya ilmu ulama-ulama terdahulu. Sampai ke situ, tuan-tuan, alimnya para alim ulama dulu. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lelaki yang pertama. Lelaki yang kedua, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah wa rajulun talabahu ay ilma liyasta'ina bihi ala hayatihi ay ar-rajul salih al-ajila wa yanala bihi al-ilmi al-izzah al-quwwata wal-qarab wal-jah al-qadra wal-manzilah wal-man wa huwa alimun bidzalika bisababi dzalika al-ghardi mustashirun fi qalbihi raqaqata halihi. Maksudnya, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, lelaki yang kedua dia menuntut ilmu Allah ini, dia minta, dia mohon dengan ilmu yang dimilikinya, ia akan mencari kehidupan dunia. Aku dapat ilmu ini, niscaya segala yang aku inginkan tentang dunia akan ku dapat. Harta dapat, tuan-tuan, pangkat dapat, kekuasaan dapat, tambah bini 4 dapat. Sebab apa? Sebab niatnya menuntut ilmu itu bukan kerana Allah, tetapi semata-mata agar ilmu yang dimiliki ini diangkat oleh manusia, sehingga kan dengan ilmu yang ia ada untuk kepentingan peribadinya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedar dengan niat itu. Niatnya seperti itulah niat yang tidak baik, dia sedar. Tetapi nak buat macam mana? Orang itu berbeza-beza. Rambut sang hitam, hati lain-lain, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Al-Imam Al-Ghazali mengatakan,
lelaki yang kedua ini yang niatnya bukan lillahi ta'ala, hanya untuk kepentingan peribadinya untuk mendapatkan ilmu itu, fahadha ay ar-rajulu minal mukhatirina, lelaki yang kedua ini termasuk orang-orang yang dikhawatirkan, dangerous, dalam zon yang sangat bahaya. Apakah maksudnya tuan-tuan puan-puan di Subhanahu wa ta'ala dimaksudkan lelaki mukhatirin, lelaki yang sangat-sangat dikhawatirkan dalam zon yang bahaya? Maksudnya ialah al-muqarrabina anfusuhum ala khatri halakin, dia mendekati kepada lembah kebinasaan, kerosakan yang akan menimpa dirinya. Tentunya di akhirat kelak lah tuan-tuan. Maka kata beliau, fa'in ajalahu ay akhra bila millah, ajalu ay waktu alladhi yamutuni qabla taubati khifa alaihi sul khatimah. Orang lelaki yang kedua ini yang niatnya bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ajalnya telah tiba sebelum dia sempat bertaubat kepada Allah dengan kesalahannya itu, kata Al-Imam Ghazali, tuan-tuan puan-puan di Allah Subhanahu wa ta'ala, khifa alaihi su'ul khatimah, khawatir tuan-tuan, ditakutkan lelaki yang kedua ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tuan-tuan puan-puan di Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu sebelum saya buka kitab Marabatul Ubudiyah ini, orang su'ul khatimah ini adalah ahli maksiat, pergi kelab malam berjoget ria bersama penari-penari bogel, tak maaf saya cakap, mati di kelab malam. Sehingga itulah mati dalam keadaan su'ul khatimah dulu tuan-tuan, dulu. Rupa-rupanya tuan-tuan puan-puan di rahmat Allah Ta'ala, su'ul khatimah, pengakhiran yang tidak baik itu, kata Syekh Muhammad Nawawi adalah al-mautu bi ghairi iman, mati tanpa membawa iman. Bila mati tanpa membawa iman tuan-tuan puan-puan di rahmat Allah Ta'ala, jangan pernah harap memasuki surga Allah. Tak akan pernah sekali kaki menjejakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana iman tidak ada lagi di dalam diri kita. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau tolonglah ya Allah akhir hidup kami ya Allah dalam keadaan kami mati yang baik, mati membawa iman. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, Kau tolong matikan kami. Apa pula dah jadi? Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tolong ya Allah, Kau jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan kami mati tidak baik. Tidak baik itu mati tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang kita macam itulah tuan-tuan, orang mati su'ul khatimah kita tak tahu kadang-kadang. Maka perlulah kita banyak-banyak baca sebenarnya apakah maksud mati su'ul khatimah ini menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Bukan menurut saya ni cuma membaca tuan-tuan, menelaah, mempelajari. Ilmu saya ada apa-apalah tuan-tuan. Kalau belas bahasa Arab ni bolehlah sikit-sikit tuan-tuan, nak fasih tu tidak, sikit-sikit bolehlah. Mas buka ismi Muhammad Fairuz wa anta, bolehlah. Bahasa-bahasa anak muda tuan-tuan. Nak dalam-dalam lagi kena panggil yang betul-betul membidanilah. Tuan-tuan puan-puan dia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lelaki yang ketiga ini, yang kedua ini dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah, wa baqa amruhu ay halu fi khatil masyiati. Maka tuan-tuan urusan lelaki yang kedua ini, jika niatnya itu bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan lelaki yang kedua, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Allah tidak mengampunkan, itu pun hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu tuan-tuan, amal kita bukan penentu kita masuk syurga tuan-tuan. Cuma di dalam pelajaran fiqh dulu kita belajar tuan-tuan apa dia? Al-haramu ma yu'aqabu fi'luhu. Kita belajar fiqh kan. Haram itu yu'aqabu fi'luhu. Orang yang melakukan keharaman, melakukan kemungkaran, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabu tarkuhu, dan diberi pahala jika kita meninggalkan perbuatan haram tersebut. Ini kita bincang pada sudut ilmu fiqh. Kalau kita bincang pada sudut ilmu tauhid, hakikatnya tidak begitu. Syurga, kita dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fadl rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nak apa tuan-tuan makna tersirat? Jangan kita ya Allah ya Tuhan, aku dah beribadah kepadamu ya Allah, sampai balik ni ya Allah, sebelum balik pun aku dah beribadah kepada Subhanahu wa taala, solat berjamaah, sampai nak mati pun aku beribadah kepada Subhanahu wa taala. Kenapa kau tak masuk surga ya Allah? Boleh kata macam tu dah? Tak boleh tuan-tuan. Kita siapa yang kita nak mempertikaikan hak Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana itu Nabi SAW datang dengan membawa 3 keadaan, 3 perkara. Yang pertama tauhid, yang kedua syariat, yang ketiga tasawuf ataupun akhlak. Ini 3 perkara ini tuan-tuan perlu seiring seirama, macam lagu pula tuan-tuan, dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat-sifat mazmumah yang Imam Ghazali sebutkan itu kita perlu jauhi sejauh-jauhnya. Riya, takabur jangan sampai bertahta di dalam hati kita. Datang masjid jamaah tuan-tuan hari-hari, datang orang tengok, wah istiqamahnya Tuan Haji ni. Rupa-rupanya tuan-tuan niat itu ingin dipuji manusia. Bila dipuji, kau tak tahu aku ni Tuan Haji, kau patut contoh aku lah. Ada perasaan apa tuan-tuan? Perasaan riya, perasaan takabur. Orang lain datang lambat, orang lain datang lambat dia marah. Kau kenapa datang lambat je? Kau tak pergi sembahyang ke apa? Datanglah, kau dah tua kan? Macam tu pula lah kata kita tuan. Maka tuan-tuan, hubungan kita kepada manusia jangan sampai begitu. Seakan-akan kita memang dah perfect. Maka beginilah yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa in ufiqa lit-taubati qabla hululil ajali wa adafa ila al-ilmi al-amal wa tadaraka ma farata fi min khilal iltahaqa al-bil faizina fa in at-ta'iba min adh-dhanbi kama la dhanba. Jika lelaki yang kedua ini sebelum ajalnya tiba dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan, berniatku selama ini salah ya Allah. Kemungkinan dulu aku salah berguru. Ustaz kata belajar sungguh-sungguh, nanti kamu akan dapat begini. Tetapi tak diniatkan lillahi ta'ala. Mungkin tuan-tuan, mungkin. Jadi ketika dia sedar dengan kesalahan niatnya itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memperbaiki apa yang dulunya dia salah di dalam memahami makna niat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, menangis kerana niatnya yang salah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
At-taibu minaz zambi kama la zambalah, orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala diumpamakan seperti orang-orang yang tidak melakukan dosa kepada Allah. Dan ini tuan-tuan merupakan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Dosa kita setinggi mana tuan-tuan, seluas macam mana pun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi mana nyawa di kandung badan, kita pun belum mendekati kematian dan kita bertaubat kepada Allah, menangis mengenangkan diri kita yang penuh noda dosa ini kerana Allah. Allah Maha Rahman Rahim tuan-tuan. Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda tuan-tuan, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamati illa ainan bakat min khasyatillah wa ainan batat tahrisu fi sabilillah. Pada hari kiamat nanti tuan-tuan, semua mata akan menangis pada hari kiamat nanti. Kenapa menangis tuan-tuan? Kerana mengenangkan dirinya, kemanakah aku selepas ini. Nangis jadi-jadi takut tuan-tuan. Kecuali dua saja. Mata yang tak akan pernah menangis nanti pada hari kiamat, kata Nabi SAW, cuma dua saja tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, air mata yang menangis yang tumpah ke muka bumi ini kerana takut kepada Allah. Hari kiamat dia tak menangis tuan-tuan. Artinya tak menangis tuan-tuan, dia masuk surga Allah. Apa yang dia nangiskan? Apa yang perlu ditangisi? Syurga telah terbuka di depan matanya. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah mata yang tetap berjaga siang dan malam kerana berjihad fi sabilillah. Hanya dua orang ini saja tuan-tuan yang kata Nabi SAW tidak akan pernah menangis pada yaumul qiyamah. Tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ghazali, lelaki ini akan digolongkan orang-orang faizin, orang-orang yang selamat jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali mengatakan, lelaki yang ketiga yang mana dia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan wa rajulun salisun istahwaza ay ghalaba 'ala syaitan. Lelaki yang ketiga adalah lelaki yang dirinya telah dikuasai oleh syaitan. Bila dikuasai syaitan tuan-tuan, manusia itu akan mudah melakukan perintah syaitan. Manusia itu akan mudah mengikuti kehendak syaitan. Manusia itu akan mudah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Kerana dia telah dikuasai oleh syaitan. Syaitan ini membisik kepada dia tuan-tuan. Fattakhadha ilmahu dhari'atan. Hei kawan, syaitan kata, kawan, nak jadi orang kaya kau? Tentulah. Kenapa kau tak jadi orang kaya? Orang kaya senang hidup pun. Contohlah, ni syaitan tu lain, kita cuma buat dialog je. Kalau kau nak jadi orang kaya, belajar sungguh-sungguh tau. Ya kau? Ya. Kau kena belajar daripada tadika sampailah PhD. Belajar sungguh-sungguh. Confirm bila kau dah ada PhD, kau confirm dapat yang kau nak. Lelaki ketiga adalah lelaki yang dikuasai oleh syaitan. Maka Al-Imam Ghazali mengatakan, dia menjadikan ilmu itu sebagai jalan dirinya
wasilah bagi dirinya ila takasuri, untuk memperbanyak harta kekayaannya, wa tafakhuri, dengan ilmu yang ia ada dia akan berbangga-bangga. Berbangga-bangga apa tuan-tuan? Bil jahi, dengan pangkat yang telah diperoleh, wa ta'azzuzi bi kasratil atba'i, dan dia merasa kan betul tak kata kata syaitan ni, kau dah jadi profesor dah, kau dah PhD dah, PhD 5, hebat tuan-tuan. Orang pun jumpa dia salam tunduk, Allah mulia sangat tuan-tuan. Bila buka YouTube, bila buka Facebook, yang menonton 2 juta, 3 juta. Contohlah tuan-tuan, contoh je, contoh. Jadi dalam dirinya sebab dia telah dikuasai syaitan, betul lah, nikmat sungguh aku ni jadi orang terkenal, banyak bermanfaat rupanya ilmu kepada orang lain. Sehingga kan tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, ketika mana dia melihat digandingkan dengan ustaz yang tak dikenali, kau ni siapa duduk sebelah aku ni? Ustaz cak ayam habislah tuan-tuan. Jangan main-main tuan-tuan, ada begitu tuan-tuan, merasa kalau dia tak duduk dengan orang-orang yang kenamaan, dia tak mau duduk tuan-tuan. Dia tak mau duduk, dia nak orang yang selevel dengan dia saja. Orang yang rendah daripada dia tak nak tuan-tuan. Maka lelaki yang seperti ini tuan-tuan, perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lelaki yang ketiga yang telah dikuasai oleh syaitan, dia menjadikan ilmu yang ia miliki sebagai jalan untuk menipu daya manusia untuk kepentingan peribadi. Oleh kerana itu Tuhan Subhanahu wa ta'ala, ramai di kalangan kita ni kadang-kadang kita terjebak dengan dulu tuan-tuan, MLM, multi marketing level cover. Tak, saya pun dulu terjebak juga tuan-tuan. Tu dulu Pak Mantilo ke apa dulu lah tuan-tuan, yang menjadi dutanya tuan-tuan, ataupun yang menjadi promoter dia punya promoter tu bukan cara-cara juga tuan-tuan. Ramai yang tertipu tuan-tuan. Tak tahu ada lagi ke tidak lah. Kalau ada jenis dia macam tu tuan-tuan, tinggalkan. Awak labur RM500, seminggu kamu dapat RM5,000, banyak cantik. Ada tuan-tuan, bukan kita tak. Kita punya tergiur, Allah sedapnya, laburlah kita 500. Labur 500 tuan-tuan, seminggu berputih mata lah kita. Jangan main-main tuan-tuan. Orang sekarang ni punya cerdik, dia punya nak cari duit di pertopekahan ni kan. Dulu pun ada terkena satu menteri ni, dia ambil gambar dia ni, itu masuk, dijadikan ilmu yang ia ada itu sebagai jalan untuk menipu daya manusia. Maka kata beliau tuan-tuan puan-puan dirahmati Subhanahu wa ta'ala, lelaki yang ketiga ini, kata Al-Imam Ghazali, digelar sebagai fahadha minal halikina. Lelaki yang ketiga ini digelar sebagai orang-orang yang celaka, orang-orang jahanam, orang-orang terlaknat. Bahkan beliau mengatakan wa min hamqal maghurina. Lelaki yang ketiga juga adalah digelar sebagai orang-orang azan dulu tadi. Kepada Subhanahu wa ta'ala, Al-Ghazali mengatakan lelaki yang ketiga ini digelar sebagai fahadha minal halikina, orang-orang yang celaka, wa minal hamqa al-maghurina, dan digelar sebagai orang yang dulu lagi tertipu. Jahil maknanya bodoh tuan-tuan. Hamqa itu pun sebenarnya bodoh juga. Tetapi siapakah yang lebih bodoh? Yang lebih bodoh al-jahilu dan al-hamqa. Yang paling bodoh itu adalah al-hamqa. Dia paling bodoh, dungu, orang kata dungu. Maka tuan-tuan subhanahu wa ta'ala, lelaki yang ketiga ini, Al-Imam Ghazali mengatakan idhir raja'u qati'an taubatihi,
Lelaki yang ketiga ini tak dapat lagi diharapkan untuk bertaubat kepada Allah. Kenapa begitu tuan-tuan? Kenapa lelaki yang ketiga yang telah dikuasai oleh syaitan tak dapat lagi diharapkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Li zannihi annahu minal muhsinin. Dia menyangka dirinya adalah orang-orang yang suci murni. Dia menyangka dirinya adalah orang-orang yang baik, tak pernah buat dosa. Tuan-tuan, puan-puan dia Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Ghazali, wa huwa ghafilun an qaulihi ta'ala, dia lupa akan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu berkata pada sesuatu yang kamu tak lakukan sendiri? Kau jangan cakap banyak je. Kenapa kau tak buat? Kau suruh orang buat begini, begitu, begini, begitu, rupa-rupanya kau tak buat. Banyak cantik. Maka Nabi SAW dalam satu hadis menceritakan sebagai penutup. Nabi SAW bercerita ketika mana beliau melakukan Isra', beliau melihat satu kaum tarik lidahnya tuan-tuan, diguntingnya sendiri. Kalau kita tarik lidah tuan-tuan, kita gunting sendiri, sakit tuan-tuan. Nak sambung lagi mungkin boleh, mungkin tak boleh. Selepas kita sakit, mungkin kita bisu sajalah. Tetapi ini azab Allah kepada mereka ini. Tariknya lidah, digunting, sambung semula. Tariknya lagi, gunting, sambung semula. Supaya apa tuan-tuan? Supaya merasakan betapa azabnya siksa Allah. Baginda Nabi SAW bertanya kepada Malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka ini? Wahai Jibril, yang menjulurkan lidahnya digunting sendiri. Wahai Jibril, Jibril berkata, tuan-tuan, humul khutaba'u, mereka ini adalah pemidato, mereka ini adalah alim ulama, mereka ini adalah ustaz-ustaz, mereka ini adalah da'i-da'i, mereka ini adalah piyu-piyu min ummatika ya Muhammad, daripada kalangan umatmu wahai Muhammad, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitaba. Tapi wahai Nabi Muhammad, ya benar suatu dunia dialah yang mengajak manusia, manusia, mari kita berbuat amal baik. Manusia, tinggalkan kejahatan kemungkaran. Tetapi dia lupa diri dia sendiri. Dia hanya pandai bercakap, orang Indonesia cakap berkuar-kuar sahaja, Pak. Pandai cakap dengan, tetapi dialah juara melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah orang-orang yang membaca kitab Allah, yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini azab kepada mereka yang pandai bercakap saja tapi tak mahu melakukan amal tersebut. Saya kira cukuplah tuan-tuan.